Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak memperkenalkan teknik menjawab novel bahagian pertama. Jadi novel yang akan jadi rujukan kita ialah novel Pantai Kasih dan Bima Sakti Menari. Sebagaimana yang kita ketahui, soalan novel ialah soalan nombor 4 bagi kertas 2 Bahasa Melayu SPM ya. Dan soalan 4 ini membawa 15 markah. Jadi pecahan markah soalannya ada soalan 4A dan soalan 4B. Kalau kita lihat soalan 4A jawapan daripada sebuah novel sahaja. Yang ni kita boleh pilihlah sama ada novel Pantai Kasih atau novel Bima Sakti Menari. Markah yang diperuntukkan untuk soalan 4A 7 markah. 7 markah ni maknanya 4 markah untuk isi, manakala 3 markah lagi diperuntukkan bagi markah bahasa. Manakala soalan 4B, yang ini memerlukan jawapan daripada kedua-dua buah novel yang telah dipelajari, iaitu satu sebuah novel semasa di tingkatan 4 dan sebuah novel lagi semasa di tingkatan 5. Jadi soalan ini memperuntukkan 8 markah, iaitu 6 markah untuk isi dan 2 markah lagi untuk bahasa. Baik, untuk bahagian 1 ini kita akan lihat soalan-soalan daripada aspek sastra secara langsung ya. Seperti soalan tentang tema dan persoalan, soalan perwatakan sama ada perwatakan watak utama ataupun perwatakan watak sampingan. Kemudian soalan-soalan yang berkaitan dengan nilai murni atau boleh juga disebut sebagai nilai kemanusiaan. Soalan yang berkaitan dengan pengajaran, latar masyarakat, latar masa dan juga latar tempat. Jadi 7 aspek ini, 8 kalau kita pecahkan tema dan persoalan. Jika disoal, kita anggap sebagai soalan-soalan aspek sastra secara langsung. Jadi, untuk menjawab soalan-soalan aspek sastra secara langsung ini, apa yang perlu kita ada? Okey, biasanya pertama kita mesti ada pernyataan isi. Pernyataan isi ni biasanya membawa 1 markah dan diikuti dengan contoh ataupun huraian ataupun kita panggil sebagai peristiwa. Dan bahagian ini pula menyumbang 1 markah. Jadi perlu diingat dalam menulis pernyataan isi kita tidak boleh menulis nama watak. Jadi nama watak kena ingat haram dalam pernyataan isi kecuali soalan tentang perwatakan. Sebab perwatakan ni kita kena sebutlah siapa perwatakan yang hendak dinyatakan. Kalau watak utama kita kena sebut. Contohnya dalam Pantai Kasih, watak utamanya ialah Dr. Raiha ataupun Raiha. Jadi apabila kita nak menghuraikan pernyataan isi bagi perwatakan Raiha, kita kena sebutlah Raiha seorang yang penyayang contohnya. Ataupun Raiha seorang yang berani. Kemudian kita kemukakan contoh. Jadi bagi soalan-soalan aspek sastra yang lain, sama sekali tidak boleh kita sebut nama watak dalam pernyataan isi. Contoh soalan yang saya kepilkan di sini. Soalan yang pertama, huraikan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji. Jadi kita lihat markah yang diperuntukkan 7 markah, bermakna ini soalan untuk 4A. Jadi kita kena ingat nilai kemanusiaan, istilah lainnya ialah nilai murni. Nilai murni maknanya nilai-nilai yang positif. Jadi contoh jawapan,
Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel Pantai Kasih ialah nilai kasih sayang. Jadi ini dinamakan sebagai pernyataan isi membawa satu markah. Baik, perlu diingat juga kalau soalan nilai kemanusiaan, nilai ditandai dengan satu perkataan sahaja dan biasanya diberi apitan ke-an kecuali bagi perkataan-perkataan yang tak boleh menerima apitan tersebut. Misalnya kasih sayang. Kasih sayang kita tak bolehlah letak kekasih sayangan. Atau nilai tanggungjawab. Dia tak akan jadi nilai ketanggungjawabaan. Tapi kalau perkataan nilai-nilai yang lain, misalnya nilai sabar, akan menjadi kesabaran. Kemudian berani menjadi nilai keberanian. Begitu contohnya ya. Dan perlu diingat hanya satu perkataan sahaja baru kita anggap sebagai nilai. Jadi contoh dekat sini untuk menyatakan nilai kasih sayang dalam novel Pantai Kasih. Dalam contoh barulah kita jelaskan, kita nyatakan nama watak yang terlibat dengan nilai tersebut. Jadi sebagai contohnya, Raiha sangat menyayangi anaknya Rohayu sehingga bertindak melarikan anaknya itu kerana tidak mahu suaminya, Dr. Sadis, menghantar Rohayu ke rumah kebajikan kanak-kanak. Jadi kalau masih ingat peristiwa Raiha melarikan anaknya Rohayu yang sehingga akhirnya membawa kepada kematian Rohayu apabila Dr. Sadis bertindak membakar kereta yang dibawa oleh Raiha di salah sebuah rumah tumpangan. Jadi ini peristiwa yang tragis yang kita patut ingat dalam novel Pantai Kasih. Jadi kalau setelah memberi contoh atau peristiwa ini akan menyumbang satu markah untuk jawapan kita ya. Jadi satu markah untuk nilai dan satu markah untuk peristiwa. Dan saya nyatakan awal tadi untuk soalan 4A 7 markah, markah isi hanya 4 markah. Jadi kalau kita lihat, maknanya 2 jawapan betul berserta 2 contoh yang betul sudah memadai untuk memperoleh 4 markah isi, manakala markah bahasa bergantung kepada ayat-ayat yang kita gunakan ya. Dan perlu diingat juga apa salahnya ya kita menulis lebih daripada 2 isi kerana dibimbangi salah satu isi yang kita nyatakan itu nanti tidak betul. Jadi kita masih ada pilihan jawapan yang lain supaya kita tidak rugi dari segi pemarkahan kita. Seterusnya, contoh soalan yang kedua. Huraikan perwatakan watak utama dalam sebuah novel yang anda kaji. Jadi, untuk soalan ini, saya senyatakan sebelum ini, kalau soalan yang menyatakan perwatakan, barulah kita boleh sebut nama watak dalam pernyataan isi. Jadi, dekat sini saya tulis mesti nyatakan terlebih dahulu nama watak tersebut. Jadi contoh jawapan, watak utama dalam novel Pantai Kasih ialah Raiha. Ataupun kalau kamu suka, boleh saja tulis Dr. Raiha. Jadi, kita nyatakan apakah perwatakan Raiha ni. Jadi saya catat di sini, Raiha seorang yang penyayang. Ini menjadi pernyataan isi dan membawa satu markah. Ya. Okey, bagi contoh. Contohnya, contoh ni kita boleh sama sahaja dengan nilai kasih sayang tadi. Hafal je contoh yang sama. Untuk konsep kasih sayang, kita kena ingat
Peristiwa yang paling mudah dalam novel Pantai Kasih ni ialah peristiwa Raiha yang sangat menyayangi anak dia sehingga dia sanggup melarikan rohayu anaknya. Sebab apa? Sebab tidak mahu suaminya, siapa suaminya? Doktor Sadis, menghantar anaknya rohayu ke rumah kebajikan kanak-kanak. Jadi sebab dia tak nak anak dia dihantar ke rumah kebajikan, dia bertindak melarikan anaknya rohayu. Jadi kalau konsep kasih sayang, kita ingat saja peristiwa itu. Tak kiralah peristiwa perwatakan ke ataupun nilai kasih sayang seperti yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi untuk contoh yang lengkap sebegini akan menyumbang 1 markah untuk jawapan kita. Baik, soalan seterusnya, huraikan persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji. 7 markah juga, jadi ini tentunya soalan bahagian 4A. Jadi kita lihat contoh jawapan. Persoalan yang terdapat dalam novel Pantai Kasih ialah persoalan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Boleh saja kita ubah suai penyataan ini menjadi persoalan kepentingan kasih sayang antara keluarga ataupun kepentingan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lebih kurang sahaja sebab persoalan ni sebenarnya dia bersifat lebih umum ya. Jadi untuk penyataan isi menyumbang 1 markah. Jadi kita lihat contoh. Contoh samalah macam tadi. Sebab saya kata konsep kasih sayang kita pegang kepada contoh peristiwa yang sama. Tak apa kita ulang baca supaya melekat dalam kepala kita. Contohnya, Raiha sangat menyayangi anaknya Rohayu sehingga bertindak melarikan anaknya itu kerana tidak mahu suaminya Dr. Sadis menghantar Rohayu ke rumah kebajikan kanak-kanak. Jadi peristiwa ataupun contoh membawa 1 markah untuk jawapan kita. Ya. Baik, soalan seterusnya. Huraikan pengajaran yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji. Jadi kita lihat ya, sebuah novel. Ini masih lagi soalan 4A. Okey, kita tengok contoh jawapan. Pengajaran yang terdapat dalam novel Pantai Kasih ialah kita hendaklah menyayangi keluarga kita sendiri. Yang itu dinamakan sebagai pernyataan isi yang membawa 1 markah. Kemudian kita berilah contoh ataupun huraian peristiwa. Jadi dekat sini saya tulis contohnya Raiha sangat menyayangi anaknya Rohayu sehingga bertindak melarikan anaknya itu kerana tidak mahu suaminya Dr. Sadis menghantar Rohayu ke rumah kebajikan kanak-kanak. Jadi contoh ataupun peristiwa yang kita nyatakan dekat sini akan membawa 1 markah. Baik, kita sambung soalan berikutnya. Huraikan latar masyarakat dalam sebuah novel yang anda kaji. Baik, kita tengok contoh jawapan. Latar masyarakat yang terdapat dalam novel Pantai Kasih ialah masyarakat yang penyayang, atau boleh kita tulis sebagai masyarakat yang menyayangi ahli keluarga sendiri. Boleh saja kita ubah masyarakat yang menyayangi anaknya sendiri. Jadi ini dinamakan sebagai penyataan isi yang membawa 1 markah. Jadi contohnya, Raiha sangat menyayangi anaknya Rohayu sehingga bertindak melarikan anaknya itu kerana tidak mahu suaminya Dr. Sadis menghantar Rohayu ke rumah kebajikan kanak-kanak. Jadi peristiwa ini ingat betul-betul, lekat dalam kepala, membawa 1 markah untuk jawapan kita. Soalan seterusnya,
Huraikan latar masa dalam sebuah novel yang anda kaji. Baik, kita lihat di sini. Soalan latar masa saling berkait rapat dengan latar tempat. Ni salah type ya. Berkait rapat-rapat pula. Berkait rapat sahaja. Jadi, maknanya apabila menjawab soalan latar masa, secara tidak langsung kita akan melibatkan latar tempat. Jadi, contoh jawapan yang dimaksudkan di sini, latar masa yang terdapat dalam novel Pantai Kasih ialah waktu tengah malam. Jadi, ini penyataan isinya, 1, markah. Jadi, kita bacakan contoh. Contohnya, Dr. Wang melanggar tembok garaj pusat rawatan Pantai Kasih apabila dia tiba-tiba tersentak dari lamunan lalu gagal mengawal keretanya. Ini contoh peristiwa yang membawa 1 markah. Perhatikan frasa berwarna hitam ya yang ada dekat situ, iaitu garaj Pusat Rawatan Pantai Kasih. Ini yang saya katakan tadi bahawa soalan yang berkaitan dengan latar masa secara tidak langsung akan mengaitkan latar tempat. Bila peristiwanya, kaitannya, di mana peristiwa itu berlaku dan siapa yang terlibat. Jadi dalam contoh ini, orang yang terlibat ialah Dr. Wang. Masanya waktu tengah malam di mana? Di garaj pusat rawatan Pantai Kasih. Peristiwanya apabila dia melanggar tembok garaj tersebut ketika dia memandu, dia melamun ya, dan tiba-tiba dia tersentak dari lamunan dia lalu gagal mengawal keretanya. Baik, ini rumusan daripada perkara yang kita bincangkan sebelum ini. Kita tengok soalan aspek sastra secara langsung, persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran, latar masyarakat. Yang tidak dimuatkan di sini ialah soalan berkaitan latar masa dan juga latar tempat. Jadi kita tengok rumusannya balik. Persoalan berkaitan dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ataupun persoalan kepentingan kasih sayang dalam keluarga. Perwatakan, Raiha seorang yang penyayang. Jadi perlu ada frasa seorang yang. Kemudian nilai, ingat balik saya katakan tadi nilai terdiri daripada 1 perkataan sahaja. Nilai kasih sayang. Kemudian pengajaran, frasa yang patut ada, kita hendaklah, kita haruslah. Jadi jawapannya, kita hendaklah menyayangi keluarga kita. Dan latar masyarakat mesti dimulai dengan masyarakat yang. Jadi contoh, masyarakat yang penyayang atau boleh saja kita tulis sebagai masyarakat yang sayang akan keluarga. Jadi untuk kelima-lima aspek sastra ini atas konsep kasih sayang, maka inilah contoh yang patut kita ingat, patut kita semat dalam kepala kita kalau merujuk novel Pantai Kasih. Jadi contoh peristiwanya, Raiha sangat menyayangi anaknya Rohayu. Sebab kasih sayang, kita sebut dekat sini sangat menyayangi. Siapa? Anaknya Rohayu, sehingga bertindak melarikan anaknya itu kerana tidak mahu suaminya Dr. Sadis menghantar Rohayu ke rumah kebajikan kanak-kanak. Jadi siapa yang sangat penyayang ni? Kita katakan Raiha sebab kita ambil tadi perwatakan watak utama. Sayang kepada siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Rohayu. Apa bukti dia sayang anaknya Rohayu? Dia melarikan anaknya sebab
Tidak mahu suaminya Dr. Sadis menghantar Rohayu ke rumah kebajikan kanak-kanak. Asyik bincang tentang novel Pantai Kasih. Sekarang kita tengok pula novel Bima Sakti Menari. Lihat 5 aspek sastra yang dibincangkan dari segi persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran dan juga latar masyarakat. Kita lihat yang pertama, persoalan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Yang ini kita ambil konsep berani. Baik, perwatakan Nurul Hafsah, seorang yang berani. Nilai, satu perkataan, berani. Tapi boleh ditambah ke-an, maka wajib kita tulis nilai keberanian. Kemudian diikuti pengajaran, kita hendaklah berani. Berani buat apa? Dalam menegakkan kebenaran. Ambil balik, salin balik sebahagian daripada apa yang kita tulis dalam persoalan tadi. Latar masyarakat, masyarakat yang berani dalam menegakkan kebenaran. Jadi untuk kelima-lima konsep berani ini, kita ingat satu peristiwa apabila Nurul Hafsah berani menegakkan kebenaran dengan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Datuk Johan Erlinton Majid di hadapan Menteri Besar ketika sesi pembentangan kawasan simpan langit gelap. Jadi kalau kita masih ingat peristiwa ini, semasa membuat pembentangan, Datuk Johan Erlinton Majid ni sebenarnya dia sengaja sahaja memprovokasi Nurul Hafsah sebab dengan bertanyakan pelbagai soalan ya. Sebab dia sebenarnya bertujuan untuk menggagalkan pembentangan tersebut untuk kepentingan perniagaan dia, kepentingan diri dia sendiri. Dia tak mahu kawasan simpan langit gelap itu diwartakan ya. Jadi itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini melihat kepada soalan-soalan aspek sastra secara langsung. Jadi kita akan ada sambungan pula untuk bahagian kedua. Semoga perkongsian kita pada kali ini mendatangkan manfaat terutamanya kepada calon-calon SPM yang menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam usaha meneruskan perjuangan SPM 2020 tapi 2021. Jadi jangan berputus asa, teruskan usaha dan selamat menjawab.